Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Bersama saya, Radio Robin dalam Berita Tengah Hari edisi 5 April. Masuk fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyaksikan masih ada individu yang melanggar perintah berkenaan. Di Johor, 42 ditahan semalam menjadikan angka kumulatif tangkapan seramai 845 individu sepanjang tempoh PKP. Menerusi kenyataan Ketua Polis Negeri Dato' Ayub Khan Maidin Pichai, kesemua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 22 Kurungan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 324. Selain peraturan 3 pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, pengisytiharan kawasan tempatan jangkitan 2020. Tindakan lebih tegas katanya bakal dikenakan terhadap mana-mana pihak yang ingkar dengan PKP fasa kedua ini. Bagaimanapun, kadar tangkapan dan penahanan individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua di seluruh negara menurun sebanyak 21.18%. Penurunan kadar tangkapan itu membabitkan 413 individu berbanding 524 orang kemarin. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau berharap trend tersebut berterusan kerana ia menunjukkan pematuhan masyarakat terhadap PKP semakin meningkat. Reman dan 33 dijamin. Dan seramai 362 individu telah pun dituduh di mahkamah. Yang ingin saya jelaskan seperti semalam iaitu terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan. Dan saya harap trend ini berterusan. Dan seperti saya sebutkan tadi bahawa ianya mungkin boleh dianggap sebagai gambaran bahawa pematuhan semakin meningkat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Menteri Pertahanan berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah mengadakan 731 sekatan di seluruh negara semalam selain memeriksa 426,764 kenderaan. 26,202 pemeriksaan mengejut di premis tertentu turut dijalankan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan bahawa 1,188 individu telah diarah menjalani proses kuarantin di seluruh negara. Daripada angka itu, 711 individu merupakan mereka yang tiba dari luar negara melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kerajaan juga katanya telah melaksanakan pusat kuarantin wajib kepada rakyat yang pulang dari luar negara dengan diwajibkan terus dikuarantinkan selama 14 hari. Malah berdasarkan laporan yang diterima daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bahawa semua berjalan dengan baik dan lancar. Sebanyak 4,933 orang telah dikuarantin di seluruh negara sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP melibatkan 90 pusat dikuarantin. Bahawa penumpang-penumpang yang ingin meneruskan perjalanan ke Sabah dan Sarawak, mereka tidak dikuarantin di Kuala Lumpur, sebaliknya mereka boleh meneruskan penerbangan mereka selepas transit di KLIA 1 atau 2, dan apabila mereka pulang ke Sabah dan Sarawak, mereka akan dikuarantin di negeri masing-masing. Sementara bagi penumpang yang terkandas dan tidak boleh meneruskan penerbangan ke Sabah dan Sarawak, beliau menjelaskan kesemua mereka perlu menjalani kuarantin di pusat-pusat kuarantin sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan lokasi berdekatan. Selain itu, kerajaan memberi jaminan pusat kuarantin di seluruh negara mencukupi untuk menempatkan individu terlibat. Walaupun angka kaki tangan yang bertugas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikurangkan berbanding sebelum ini, Universiti Utara Malaysia UUM Sintok Kedah tetap meneruskan kerja-kerja pembersihan. Komitmen dilaksana Uni Utama Property Sdn Bhd UPSB, anak syarikat Uni Utama Management Holdings Sdn Bhd UMHSB
dalam usaha menangani wabak COVID-19. Ketua Jabatan Pembersihan UPSB Rosimah Yaakob berkata, langkah keselamatan diambil pihaknya sepanjang tempoh kerja-kerja pembersihan. Sepanjang PKP ini berlangsung, kita kerja-kerja pembersihan adalah diteruskan seperti biasa. Cuma bilangan staf tu dikurangkan dan juga masa bekerja juga dikurangkan daripada pukul 8 sehingga jam 12 tengah hari saja. Bercakap di Sintok, beliau berkata pengurusan UUM mengharapkan semua warga kampus yakin dengan tahap keselamatan serta kebersihan ketika sepanjang pelaksanaan PKP. Usaha syarikat telekomunikasi menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendapat pujian daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Selain itu, penyebaran khidmat pesanan ringkas SMS kepada semua pengguna turut membantu memberi kefahaman lebih jelas kepada rakyat berkaitan COVID-19 dan PKP. Sehingga kini, sebanyak 47 juta SMS berkaitan telah disebarkan syarikat telekomunikasi kepada pengguna bagi menjayakan usaha memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimanapun, menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, penggunaan perkhidmatan telekomunikasi yang tinggi disebabkan PKP ketika ini telah memberi kesan kepada perkhidmatan seperti capaian internet yang perlahan. Mereka sedang berusaha sedaya upaya untuk redeploy dan memastikan dan akses internet di kawasan perumahan itu dapat dikekalkan pada tahap yang sebaik-baiknya. Saya tak tahu berapa masa, tapi yang saya pasti mereka bekerja bertungkus lumus untuk memastikan akses internet di rumah ketika PKP ini tidak terjejas. Antara lain, syarikat telekomunikasi turut memberi akses internet tanpa bayaran dan panggilan percuma ke Pusat Kesiapsiagaan dan Respons Krisis CPRC bagi mengurangkan tekanan kepada rakyat ketika tempoh PKP. Kerajaan akan membuat pembayaran fasa pertama Bantuan Prihatin Nasional BPN secara berperingkat mulai 6 April. Pembayaran membabitkan peruntukan berjumlah 5.63 bilion itu akan memberi manfaat kepada 8.3 juta isi rumah. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, pembayaran BPN dapat dilakukan dengan lebih cepat hasil kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Bank Simpanan Nasional BSN bagi membantu rakyat memerlukan. Dalam satu kenyataan, beliau turut menasihati orang ramai supaya berhati-hati dengan skema yang mengambil peluang menipu rakyat yang memerlukan bantuan. Penerima disaran merujuk kepada sumber rasmi dan tidak memberikan maklumat peribadi dan perbankan kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. BPN adalah inisiatif membantu rakyat seperti diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 250 bilion ringgit. Jumlah keseluruhan pembayaran BPN berjumlah 9.24 bilion akan dibayar dalam 2 fasa. Bantuan secara one-off itu juga buat pertama kalinya disalurkan kepada kumpulan M40. Syarikat penerbangan domestik yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dibantu. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, perbincangan mengenainya sedang diadakan di peringkat kementerian dan kabinet. Memang sektor penerbangan ini terkesan daripada pandemik COVID-19 ini. Maka kita kena fikirkan dari segi jangka panjang bagaimana kita nak memastikan perkhidmatan pengangkutan udara ini dapat atau mampu kita membantu rakyat kerana ini merupakan satu konektiviti yang sangat penting bagi negara kita. Tambah beliau lagi, sektor pengangkutan udara sangat penting dan ia perlukan perhatian daripada pihak kerajaan. Sepanjang pelaksanaan PKP, syarikat penerbangan domestik mengalami penurunan penumpang dari 86 hingga 94%. Sebelum ini, terdapat laporan media memaklumkan terdapat cadangan untuk menubuhkan unit yang mengambil alih hutang syarikat seperti Malaysia Airlines Berhad dan AirAsia Group Berhad.
Yang amat berhormat, Perdana Menteri telah mengumumkan program pengeluaran KWSP iLestari di mana pencarum KWSP boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 sebanyak RM500 sebulan untuk 12 bulan bermula dari bulan Mei tahun ini. Saya ingin menerangkan kaedah bagi memudahkan ahli-ahli untuk melakukan pendaftaran program pengeluaran KWSP iLestari ini. Ahli-ahli boleh membuat pendaftaran secara email atau pos bermula dari 1 April 2020. Bagi pendaftaran secara online, ahli KWSP boleh melakukannya bermula 1 Mei. Ahli KWSP akan menerima bayaran ke akaun bank masing-masing bermula Mei ini. Butiran terperinci mengenai kaedah ini akan diwar-warkan sebelum 31 Mac. KWSP menyarankan ahli-ahli agar membuat pendaftaran secara online bermula 1 Mei kerana proses online adalah lebih cepat dan tepat dan hanya mengambil masa 3 hari sahaja untuk diproses. Permohonan secara email dan pos mungkin memakan masa lebih lama kerana pengesahan manual perlu dibuat dengan lebih terperinci bagi melindungi keselamatan akaun ahli. Ahli-ahli dinasihatkan supaya menggunakan kaedah-kaedah tersebut dan tidak perlu hadir ke mana-mana cawangan KWSP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk maklumat lanjut, ahli-ahli boleh mengirim email ke alamat tertera atau layari laman web, Facebook dan Twitter KWSP. Akhir sekali, KWSP ingin menasihatkan ahli-ahli agar tidak tertipu dengan sebarang skim penipuan dan hanya berurusan dengan KWSP sahaja. Ingat, duduk rumah, stay home. Baik, ke laporan selanjutnya. 3 masalah utama yang dihadapi perusahaan kecil dan sederhana PKS sepanjang tempoh pelaksanaan PKP dikenal pasti kerajaan yang melibatkan isu pembayaran gaji pekerja, sumbangan mandatori majikan untuk kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kos sewa ruang niaga. Jelas Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, permasalahan itu diajukan oleh persatuan-persatuan PKS. Tidak kurang juga yang berharap kerajaan akan menambah lebih banyak bantuan menerusi pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat. Di dalam keadaan semikian, kita sudah mengadakan 2 mesyuarat termasuk tengah hari tadi, dan kita akan mengadakan lagi 1 mesyuarat pada hari Ahad. Sebelum keputusan ataupun rumusan akan dibawa kepada pihak Majlis menangani masalah ekonomi, iaitu Economic Action Council pada hari Isnin. Hasil keputusan majlis akan diserahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dipertimbangkan. Terdahulu, beliau memberi sumbangan makanan kepada petugas media di Angkasa Puri. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa meminta kerajaan melalui Bank Negara supaya memanjangkan tempoh bayaran balik pinjaman peribadi yang diuruskan koperasi dari 10 tahun kepada 20 tahun. Lanjutan tempoh itu akan dapat membantu meringankan beban yang ditanggung peminjam yang sebahagian besarnya terdiri daripada pejabat awam yang turut terjejas sejak COVID-19 menular. Jelas Presidennya Dato' Abdul Fattah Abdullah, Angkasa menguruskan akaun kira-kira 1.2 juta pejabat awam yang membuat pinjaman peribadi melalui koperasi. Dan mungkin dalam masa yang sama juga memberikan peluang kepada mereka untuk menambahkan lagi jumlah pinjaman yang mungkin pendapatan ataupun hasil pinjaman tersebut boleh digunakan semula untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi ini harapan kita dan saya harap kerajaan Bank Negara boleh mempertimbangkan supaya dipanjangkan tempoh bayaran balik pinjaman daripada 10 tahun sekarang kepada 15 ataupun 20 tahun.
Bayaran balik pinjaman peribadi yang diuruskan koperasi sebelum tahun 2013 ialah 20 tahun sebelum Bank Negara mengeluarkan arahan tempohnya ditetapkan kepada 10 tahun. Tempoh lebih panjang bagi melangsaikan pinjaman akan mengurangkan kadar bayaran para peminjam sekaligus meningkatkan pendapatan oleh guna rakyat. Ia dilihat langkah lebih berkesan dalam menangani kos sara hidup selepas tamat tempoh 6 bulan moratorium. Assalamualaikum, adik kakak ambo pelakon tu duk kira lah duk mana, duk Kelantan ke duk luar. Kalau kita tengok angka hok kena COVID-19 ni semakin hari semakin naik. Jadi kita pakat doa belakon lah, dengar arahan suruh duduk rumah tu duduk rumah lah. Adik kakak sekalian stay at home, duduk rumah je. Tak payah pergi mana-mana. Lah ni bahaya. Wabak coronavirus ni sangatlah bahaya. Jadi kalau hok tak kena lagi tu kita doa biar minta jauh lah. Kalau hok kena tu kita doa jugalah biar sembuh seperti sedia kala. InsyaAllah moga-moga kita semua terhindarlah dari penyakit ni. Sebab kalau kena kita tak tahulah lagu mana. Tuhan je hok tahu. Ubat pun tak ada. Jadi kena dengarlah arahan belakon ya. Satu lagi nak pesan, kalau boleh comot sanitizer tu tanya tu sepanjang masa supaya penjagaan kesihatan kita di tahap optimum. Jadi terus dia bersama kami di RTM. Baik, beralih ke berita luar negara. Jumlah mereka yang dijangkiti COVID-19 di negeri New York terus meningkat pada kadar yang sangat membimbangkan semalam. Pihak berkuasa terpaksa mengeluarkan rayuan kecemasan untuk mendapatkan sukarelawan bagi membantu di pusat wabak itu. New York mencatat 3,565 kematian ketika Gubernur Andrew Cuomo memberi amaran senario lebih buruk masih belum tiba. Menurut Cuomo lagi, jangkitan akan memuncak di negeri itu dalam masa 4 hingga 14 hari lagi. Tetapi menekankan yang hospital yang sudah pun bertugas pada kadar maksimum masih belum bersedia. Kematian sebanyak 630 semalam mewakili peningkatan yang terbesar dalam tempoh 24 jam. Jumlah yang mati di negeri New York sekarang menghampiri angka 6,000, kurang sedikit daripada jumlah keseluruhan kes di lokasi paling teruk terjejas di Itali. Sementara itu, New York City mencatat 63,306 kes yang disahkan dalam dan juga 2,624 kematian. Semalam Britain melaporkan jumlah kematian tertinggi sebanyak 708 ekoran COVID-19 termasuk seorang kanak-kanak berusia 5 tahun yang dipercayai mangsa paling muda di negara itu. Kementerian Kesihatan berkata 4,313 yang disahkan positif virus di hospital telah meninggal dunia pada Jumaat dan masih terdapat 41,903 kes yang disahkan sehingga 8 pagi semalam waktu tempatan. Ia peningkatan sebanyak 3,735 kes. Jumlah itu terus meningkat pada kadar lebih 500 kematian setiap hari minggu ini dan negara itu kini berdepan dengan kemuncak yang dijangka dalam tempoh seminggu hingga 10 hari akan datang. Sejumlah 637 kematian terbaru adalah di England menurut Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS. Kata NHS lagi, ia tidak akan memberi lebih banyak informasi tentang pesakit berumur 5 tahun kerana menghormati permintaan keluarganya. Seorang remaja lelaki 13 tahun dari London, Ismail Muhammad Abdul Wahab, meninggal dunia minggu lalu beberapa hari selepas disahkan positif COVID-19. Menurut keluarganya, dia tidak mempunyai penyakit yang kronik. Menteri Kanan UK, Michael Gove, memberitahu wartawan pada sidang media yang ibu serta adik-beradik remaja itu kini menunjukkan simptom COVID-19. Kematian keseluruhan di UK kini merangkumi 7 pekerja penjagaan kesihatan profesional. Perdana Menteri Boris Johnson yang kini berada dalam pengasingan selepas menunjukkan simptom yang ringan penyakit itu mengarahkan perintah berkurung di negara itu dari 23 Mac untuk cuba memutuskan rantaian jangkitan. Di Sepanyol, Perdana Menterinya Pedro Sanchez mengumumkan lanjutan penutupan dan penguatkuasaan peraturan ketat sehingga 25 April bagi mencegah penularan wabak COVID-19.
kerajaan akan meminta kelulusan Parlimen pada Selasa ini bagi melanjutkan perintah penutupan yang pertama kali dikuatkuasa pada 14 Mac lalu. Sepanyol mencatatkan kes kedua tertinggi bagi kematian kerana COVID-19 dengan statistik sehingga semalam mencecah 11,744 kes dan setakat ini terdapat 124,700 kes positif COVID-19 dengan 57,612 sedang menjalani rawatan di hospital. Sementara itu, pasukan tentera Sepanyol berjaya menyiapkan hospital sementara dalam tempoh 2 minggu yang mampu menempatkan 1,000 katil bagi rawatan pesakit COVID-19. Hospital berkenaan terletak berhampiran lapangan terbang antarabangsa Madrid pada asalnya adalah sebuah pusat persidangan yang biasa menganjurkan pameran kereta, konsert dan pameran seni. Namun sejak dibuka 21 Mac lalu, jumlah pesakit yang menerima rawatan melebihi 1,000 orang memberi cabaran kepada petugas kesihatan. Walaupun serba kekurangan, keberkesanan hospital sementara ini merawat pesakit sudah terbukti apabila lebih 2,000 pesakit telah dirawat dengan 900 daripadanya pulih daripada COVID-19. Pemimpin baharu Parti Buruh Britain, Keir Starmer, berikrar akan bekerjasama rapat dengan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson bagi menghapuskan ancaman COVID-19. Selain itu, agenda kepimpinan Starmer selepas menggantikan Jeremy Corbyn adalah menyatukan Parti Buruh dan menangani isu anti-Yahudi dengan berkesan. In times like this, we need good government. A government that saves lives and protects our country. It's a huge responsibility. And whether we voted for this government or not, we all rely on it to get this right. That's why in the national interest, the Labour Party will play its full part. Under my leadership, we will engage constructively with the government. Not opposition for opposition's sake, not scoring party political points or making impossible demands, but with the courage to support where that's the right thing to do. Starmer, 57 tahun, menewaskan sekutu Corbyn iaitu Rebecca Long Bailey dan seorang lagi calon bagi jawatan itu, Lisa Nandy. Angela Rayner pula dilantik sebagai timbalan ketua Parti Buruh baharu di dalam pemilihan kepimpinan selepas Corbyn kalah teruk di dalam pilihan raya Disember tahun lalu. Pengumuman pelantikan kepimpinan baharu dibuat menerusi Twitter kerana sidang khas pemilihan terpaksa dibatalkan berikutan COVID-19. Starmer mendapat 56.2% undi daripada 500,000 anggota Parti Buruh Britain. Sukan. Selepas 17 tahun berkecimpung dalam arena sukan, Ratu berbasikal trek negara Fathiha Mustafa mengumumkan persaraannya. Berita sedih buat peminat sukan berbasikal tanah air itu disampaikan melalui laman sosial Facebook dan juga Instagramnya. Terima kasih kepada Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Penghargaan turut disampaikan kepada Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia serta Majlis Sukan Negeri Terengganu. Tidak dilupakan bekas penaja seperti CIMB, Sam Darby, AirAsia, Tumi, Nike dan Oakley yang turut memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan bakat sekaligus memastikan impiannya tercapai. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada John Beasley yang melatihnya selama 11 tahun. Atlet asal Kuala Terengganu itu bangga kerana pernah berada dalam pasukan sukan Olimpik negara 2 kali iaitu pada 2012 dan 2016. Fathiha juga diberi penghormatan sebagai pembawa bendera Malaysia pada Sukan Commonwealth 2014 di Glasgow, Scotland.
Sepanjang kariernya, Fatihah meraih pelbagai kejayaan termasuk 2 pingat emas kejohanan Lumba Basikal Asia, 3 pingat emas Sukan C serta pingat perak Sukan Asia. Liverpool meletakkan kaki tangan bukan pemain di bawah skim pengekalan pekerjaan berikutan pandemik COVID-19. Menerusi skim terbabit, mereka diberi cuti dengan dibayar gaji penuh. Perkara itu diumum pendahulu Liverpool itu menerusi laman web rasmi klub. Ini menjadikannya kelab terbaharu mengikuti perkara yang turut dilakukan kelab lain terhadap kaki tangan bukan pemain. Antaranya Tottenham Hotspur, Bournemouth dan juga Newcastle United. Skim diperkenal kerajaan itu bertujuan menjamin 80% gaji kaki tangan tanpa dibayar. Ini bermakna Liverpool akan menambah lagi baki 20% kepada kaki tangan terlibat. Ketika ini, pendahulu Liga Perdana Inggeris itu masih berbincang untuk memotong gaji pemain dan staf kandang. Bekas Ketua Eksekutif Formula One Bernie Ecclestone berpendapat saingan Formula One musim ini perlu dibatalkan. Ini kerana jumlah perlumbaan adalah tidak mencukupi susulan pandemik COVID-19. 8 perlumbaan awal bagi musim 2020 sudah dibatal atau ditangguhkan. Status 14 lagi perlumbaan masih menjadi tanda tanya. Sekurang-kurangnya 8 perlumbaan diperlukan untuk mengesahkan kejuaraan musim ini. Namun, Ecclestone berpendapat ia mungkin tidak akan berlaku. Justru, beliau menggesa ia dimulakan dengan aksi baharu tahun depan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita tengah hari edisi 5 April 2020. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai. Duduk di rumah dan terus patuhi perintah kawalan pergerakan. Dengan itu, saya Ray Robin, salam hormat dan kita jumpa lagi.